ada something dalam jiwa kita yang mana merupakan hakikat, yang mana merupakan cahaya daripada Rasulullah SAW. ولا تخلو هذه المجالس الكريمة المستطوية العظيمة الفخيمة من أهل الولاية والصلاح، وإن الله عز وجل أخفى الولي في خلقه أو أظهره، ذلك شأن الله يفعل ما يشاء بخلقه وبعبيده، ومن الولي من هو مستور ومنهم ما هو مشهور، والمشهور والمستور حد سواء في سر هذه النظرة المتصلة بين المحب والمحبوب وبين الحبيب وحبه. فهذا مقصود عظيم في هذه المجالس، ننظر إلى وجوه تحب النظر إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحب سماع شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحب سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحب سماع القصيد الذي يقال في مجدي وكرمي وعلو شأني وشمائلي وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نظرة يحصل بها الشفاء، نظرة يحصل بها ارتقاء القلوب وتزكية النفوس وحقيقة الاطمئنان الذي كان به أهل الصحابة الكرام وأهل بيت النبي الشريف لما يحضرون في بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. Maka hubungan kita bila Allah tidak akan mengusungkan dalam majlis-majlis umpama ini, majlis-majlis yang baik, pasti adanya Allah Ta'ala letakkan para wali-walinya, baik itu di majlis ini atau di majlis lain. Kerana apa? Wali-wali ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak terhadap hamba-hambanya. Allah letakkan wali itu, baik itu wali yang mastur, wali yang tersembunyi, orang tak kenal dia, ataupun wali yang masyhur, ada seorang ulama, seorang habib yang besar datang pun sama juga. Kita dapat lihat pada wali-wali ini, baik itu mastur ataupun masyhur, dapat lihat saja akan datangkan sesuatu dalam hati kita, membuatkan kita ni lebih seronok nak beribadah, lebih nak dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah. Itu kalau kita pandang dia, apatah lagi kalau kita ni dipandang olehnya. Maka pasti adanya para waliullah yang datang di kalangan kita, ataupun yang mana kita melihat pada wajahnya, ataupun dia melihat kepada kita, mendatangkan satu kesan yang amat besar dalam hati kita, dapat mendatangkan kecintaan, dapat bahkan akan menghasilkan syifa, penyembuh pada hati kita. Mengaku sajalah hati kita ni memang banyak penyakitnya, memang banyak kotor-kotornya, banyak karat-karatnya, tapi dengan dipandang oleh waliullah, ataupun memandang ataupun dipandang oleh waliullah, akan menghasilkan hilang lenturnya karat kita. Hati yang keras boleh jadi lembut. Itu semua adalah berkat kita datang ke dalam majlis umpama ini. فالسعيد هو من يرى الولاية في خلق الله، والولاية في خلق الله أنه لا يرى لنفسه مزية على أحد، ولا يصنف الناس أصناما كما صنع بعضهم وتربعوا في الجنان وعرفوا من دخل. عافانا الله وإياكم. والشقي هو الذي يرى لنفسه المزية ويرى نفسه بدرجتين على فلان وبثلاثة على فلان وبأقل نصف درجة من فلان، وكأنه دخل أيضا الجنة والنار وتربع فيهما وحسب الداخل والخارج. وانظروا إلى شقاء صاحب سوء الظن، لأنه دائما في تعب، ودائما في حساب، ودائما في مساءلة، ودائما في كلام، ودائما في غيبة ونميمة، ودائما في ترتيب خلق الله. ومن الذي وضعه وكيل عليهم؟ إذ كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس عليهم بوكيل، فمن الوكيل؟ فلذلك ترى التعب والإرهاق وهذا سوء الظن يأتي بجميع أمراض القلب. عافانا الله وإياكم. أما صاحب سوء الظن فهو في عافية، لا يرى لنفسه مزية، ولا يرى لنفسه شيئا، ولا شأنا، ولا عظمة، ولا تقديما، ولا حبا برئاسة، فإنه دائما في راحة. Maka dalam majlis-majlis seperti ini adanya orang yang syaqi, orang yang celaka, orang yang rugi, dan adanya orang-orang yang sa'id, orang yang bahagia, dan orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang mana dia ni datang dalam satu majlis, dia kata dengar, dia yakin dalam hati dia husnuzan adanya wali-wali Allah dalam majlis ini, maka aku datang nak ambil berkat, aku datang nak pandang pada wali, aku datang untuk dipandang oleh wali, dan dia nakkan dia semuanya kebaikan. Dan tanda orang-orang yang mana sa'id ini, orang-orang yang berbahagia ini adalah diri dia tidak pernah melihat aku ni ada nilai, I am somebody. No, tak. Dia tak pernah lihat diri dia sebagai seseorang. Dia tak pernah lihat diri dia, hatta satu markah lebih pun dia tak pernah lihat daripada dia orang. Bahkan dia lihat yang paling hina, yang paling rendah, paling tak layak, akulah. Jadi itu syarat kita nak dapatkan jadi orang bahagia.
Kenapa besar dia lihat masyhad dia, husnudzan dia kerana dia lihat semua orang baik, yang tak baik hanya dia seorang. Adapun orang-orang yang syaqi, orang yang celaka, orang yang mana banyak rugi dia adalah orang-orang yang mana dia duduk dalam majlis, dia rasa dia lah wali paling besar, dia rasa dia lah spotlight, dia lah dia punca, dia tukang bawa berkat, dia lah dia lah, dia bahkan dia merasakan, bahkan kalau kita ni terdetik dalam hati kita sekejap saja, dalam hati kita, aku ni lebih baik satu markah aja daripada fulan, satu markah terdetik, maka kita orang yang celaka, orang yang sangat rugi. Ataupun kita rasa fulan lebih rendah satu darjat daripada aku, maka pun sama juga, sedetik kita rasa dia tak layak, ataupun tak sampai ke tahap pandang, dia orang syurga, ni orang neraka. Lihat. Ini orang yang mana dia sentiasa sangka buruk pada orang, dia merasa dia lebih baik dan sangka semua orang jahat. Ini orang yang celaka, orang yang mana sial. Maka kita lihat bagaimana orang yang mana sentiasa su'udzan, sentiasa buruk sangka, mereka ni sentiasa dalam keadaan ta'ab, dalam keadaan letih, penat. Dalam keadaan penat pasal apa? Hati dia tak tenang. Tengok kau orang serba tak betul, penuh kebencian, benci dalam hati dia. Penuh tak suka, tak itu, tak ini. Jadi dia akan sentiasa kepenatan dalam hati dia. Ada pun orang-orang, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita kalau adalah hati kita ni ada su'udzan pada sesiapa sekalipun. Dan ada pun orang-orang yang mana husnudzan, orang yang mana sentiasa sangka baik, hati dia tenang saja. Tengok fulan baik, fulan wali, fulan saleh, aku tak ada apa-apa. Jadi mana lebih mudah, husnudzan ke ataupun su'udzan? Sudah pasti husnudzan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita boleh berhusnudzan, dan Allah Ta'ala ampunkan kita atas segala su'udzan yang ada terkandung, terpalit dalam jiwa kita. ما كانت هذه المجالس إلا لملاقاة الأخيار وسماع شمائل سيدنا المصطفى المختار وآل بيته الأبرار وصحابته الكرام، فإنما هذه المجالس مدعاة للترقية والترقي وتزكية النفوس وتحلية القلوب وتقنيتها مما هو شر وتحليتها مما هو خير، حتى يحصل التجلي وحتى يحصل العلم الرباني وحتى يقذف الله هذا النور في قلب المحب، في قلب صاحب الخير الذي لا يرى لنفسه شأنا بل يرى الشأن لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويمر بحياته حياة قلبية كريمة ساجدة لله عز وجل في محاولة مطابقة أحوال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقوالا وأعمالا وأفعالا وتقريرات. Maka tujuan kita berkumpul dalam majlis ini, yang mana kita hendaklah kita besarkan pandangan kita dalamnya. Di dalamnya kita sebut di situ syama'ilun Nabi, kesempurnaan baginda SAW daripada segala aspek. Sempurnanya Nabi SAW ini, kita lihat adanya kehebatan Nabi, kecintaan, makin menyebut, makin selawat pada Nabi SAW. Maka daripada sebutan-sebutan yang mulia itu akan mendatangkan rahmat, barakah, cahaya, yang mana akan dalam kita, sama ada kita sedar ataupun tak sedar, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu, sama ada kita nak ataupun tak nak, pasti akan turun dalam hati kita, akan mendatangkan hati kita yang mana jahat boleh jadi baik, memperbaiki urusan kita dalaman kita ini, batin kita, hati kita ini, akan datangnya segala cahaya-cahaya daripada Allah SWT yang mana akan menunjukkan jalan yang sebenar dalam hati kita ini. وتزكية النفس والقلب هي المطلب العظيم في القرآن الكريم وليزكيهم. التزكية هي مطلوب هذا المسلك وهي المطلب العظيم فيه، وهي لها الشأن العظيم في سلوك إلى الله عز وجل. فإن القلب يتطهر بمثل هذه المجالس الكريمة، فالنور وهذا مما تعرفونه. لما تدخل هذا المجلس فإنك في مجلس من مجالس الآخرة، فليس المقصود إلا رضا الله، وليس المقصود إلا التجمل بأخلاق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو كنت حقا محبا لأحببت أن تكون تابعا لحبيبك، فإن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال يفرح بها، وتعرض عليه الصلوات فيجيب، ويعرض عليه السلام فيجيب، ويعرض عليه كل ما أنت صانع لأنه قالها في حديثه النبوي الشريف. فانظروا كيف تدخل السرور على قلب سيدنا المصطفى، وتظنون أن ليس هو أكرم الخلق بل هو أكرم الخلق، فإنه يرد عليكم هذا الكرم، يرد عليكم هذا بخيرات الدنيا وبخيرات الآخرة وبالشفاعة يوم القيامة، يوم لا قيمة لأحد إلا تحت لواء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
Dan kita duduk dari sini, kita belajar menuruti akan sunnah Nabi SAW, baik itu pada perbuatan, percakapan, penglihatan dan umpamanya, semua sunnah Nabi SAW kita ikut. Yang mana semua ini menunjukkan kita, membawa kita kepada dapat tazkiyatun nafs, menyucikan hati kita. Dengan cahaya yang mana datang itu dapat menyucikan hati kita lebih dekat dengan Allah SWT, dan adalah menyucikan hati kita daripada segala kekotoran yang ada dalam hati kita. Itu amat penting, sangat-sangat penting. Bahkan kita lihat, baca dalam Al-Quran, antara tujuan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah liyuzakkihim, adalah untuk menyucikan mereka semua ini. Jadi Rasulullah diutuskan untuk menyucikan jiwa-jiwa kita yang penuh karat dan kotor. Maka lihat dalam majlis ini, majlis orang-orang yang baik, majlis akhyar, majlis orang-orang yang baik, orang yang mana kita lihat, orang yang mana mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di situ banyaknya salawat, banyaknya bagi salam pada Rasulullah, memuji pada Rasulullah SAW. Kita fikir dalam pemikiran kita, aku puji Rasulullah, betul Rasulullah terpuji. Tak, bukan sebegitu. Jangan kita ada pemikiran sebegitu. Tak. Bahkan kita, jadi kita ingat Rasulullah ambil manfaat daripada kita. Lah, bukan Rasulullah ambil daripada kita. Bahkan dengan kita memuji Rasulullah SAW, kita berselawat pada Rasulullah SAW, kita mengagungkan Rasulullah SAW, semuanya patah balik pada kita. Kan kita ada baca hadis, kita dengar daripada banyak pengajian, Rasulullah menjawab salam, Rasulullah membalas salawat, bahkan Allah membalaskan salawat pada orang berselawat. Maka kita lihat ini semua, kalau kita memuji-muji, sebenarnya bukanlah Rasulullah tak perlukan ini semua. Rasulullah memang dah termulia daripada segala yang mulia. Akan tetapi sebenarnya segala majlis ini adalah sebenarnya patah balik pada kita. Kemuliaan patah balik pada kita. Dan Rasulullah pulangkan balik. Rasulullah bukan ambil, Rasulullah tidak memerlukan ini semua. Rasulullah ambil, dan kemuliaan itu patah balik pada kita, dan kita akan ada kedudukan di hadapan Rasulullah SAW kelak. Di sisi Rasulullah kita ada kedudukan. Kalau kat dunia orang tak nampak kedudukan Rasulullah, tetapi di akhirat kelak, bila kita mati kelak, bila kita bangkit di padang mahsyar kelak, barulah kita faham, oh dah semua orang, apa title sekalipun, apa saja jawatan dia, apa saja kerja dia, semuanya dah habis, dah tak ada nilai. Yang ada qimah, yang ada nilai, hanyalah mereka yang di bawah panji-panji kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله وإياكم من اصطفاهم لمحبة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كان في خواص خاصته وجواهر أهل النعمة في هذا الزمن الكريم، ومن اتصل بنا وبكم من أهل العناية. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dipilih untuk bersama dengan hambanya yang terpilih, iaitu Rasulullah SAW.